Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan Facebook sekalian dan juga rakan-rakan yang mungkin menonton video ini selepas ini di channel YouTube. Saya ucapkan terima kasih. Selamat hari Jumaat. Hari ini 2 April tahun 2021. Alhamdulillah. Seperti yang saya maklumkan tuan dan puan, bermula April bulan ini saya akan meneruskan siri FB Live dan akan ada beberapa perkongsian khusus yang akan disiarkan untuk rujukan dan panduan tuan dan puan. Jadi dengan ini supaya kita terus ada engagement secara online dan juga pada masa yang sama ada beberapa poin ataupun perkara-perkara yang mungkin tuan dan puan akan dapat kita terus perbincangkan. Jadi sebenarnya hari ini saya bawa tajuk sebagaimana yang saya siarkan di poster awal tadi. Sebenarnya tajuknya adalah tentang 3 tahap dalam bisnes, tetapi sebenarnya dia ini akan membawa kepada perbincangan yang memberi fokus kepada business building. Jadi untuk itu tuan dan puan, hari ini saya siarkan video ini, FB Live ini secara public. Jadi tuan dan puan boleh share dulu kepada rakan-rakan kerana kita akan bincangkan juga perkara ini yang mana ia sesuai untuk rujukan kita semua dan juga boleh dibincangkan secara lanjut. Jadi untuk itu tuan dan puan, beberapa perkara penting biasanya apabila kita kata kita berbincang tentang dunia keusahawanan ini, kita sudah perlu ada satu storyline ataupun naratif yang berbeza. Jadi tujuan kita menjalankan perniagaan, menjana pendapatan mungkin berbeza dari seorang dengan yang lain, tetapi akhir sekali tuan dan puan, apabila kita menjalankan perniagaan ni, tak kira saiz kita sebenarnya masuk dalam satu kerangka khusus yang ada banyak peraturan. There's a lot of governing law and rules when we do business. Jadi itu adalah antara perkara yang kita tahu dan kita juga jelas dan kita maklum bahawa apabila kita buat bisnes ni, kita tak dapat lari daripada perkara-perkara compliance, perkara-perkara yang melibatkan pematuhan yang kita perlu ikut. Jadi macam biasa tuan dan puan, dalam apa yang kita lakukan kita ada proses-prosesnya. Jadi kita kata trust the process, kita selalu sebut begitu, tetapi proses apakah sebenarnya yang perlu kita trust tu tadi. Jadi dalam mana-mana perniagaan tuan dan puan, sebenarnya ada satu perkara yang kita sesuai nak bawa kepada perbincangan, iaitu 3 fasa ni ataupun 3 tahap di mana kita bermula. Biasanya kita akan bermula dengan produk, kemudian kita akan lihat bisnes kita tu macam mana, dan kemudian kita akan melihat kepada building the company tadi. Tetapi peraturan-peraturan tu, contohlah peraturan tu kita kata mesti mematuhi spesifikasi industri ataupun produk, kita kena follow. Mesti mematuhi peraturan-peraturan persyarikatan ataupun peraturan-peraturan perundangan dalam bisnes, kita kena ikuti. Jadi mematuhi peraturan-peraturan bila kita ambil staff, ada akta pekerja kita buka syarikat, ada akta syarikat, dan kalau kita masuk dalam industri-industri tertentu, setiap industri itu ada peraturan-peraturan yang kita perlu follow, perlu ikut. Jadi keadaan itu sebenarnya adalah satu perkara yang normal. Jadi sebagai orang kata business owner ni, kita maklum. Jadi kita tak perlu keluh kesah lah kalau ada peraturan-peraturan yang banyak. Jadi kita ikut kerana kita yakin bahawa tuan dan puan, apabila ada gerakan ini, sebenarnya peraturan itu membolehkan kita berjalan menguruskan perniagaan kita dengan lebih lancar. Tetapi hal-hal lain macam birokrasi ataupun orang kata secara teknikalnya, itu memang terpaksa kita lalui. Itulah orang kata cabaran-cabaran yang ada. Sebenarnya kalau kita bekerja pun ada cabaran dia. Kita buat bisnes pun ada cabaran dia. Jadi semua pun ada cabaran masing-masing. Jadi tuan dan puan, untuk tujuan perbincangan hari ini, seperti biasa, saya sudah maklumkan untuk mulai bulan April ini, saya menyediakan sedikit bahan untuk dijadikan panduan sepanjang perbincangan. Itu adalah salah satu faktor mengapa saya menambah penggunaan platform Zoom apabila saya menjalankan FB Live ini. Baik, jadi saya terus, insya-Allah kita akan bersiaran sekitar 30 minit begitu. Jadi saya akan terus kongsikan kepada tuan dan puan. Tuan dan puan,
bahan yang saya sediakan untuk perbincangan hari ini. Jadi tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan sedang menonton video ini secara live, saya mohon tuan dan puan boleh kongsikan video ini. Tetapi sekiranya tuan dan puan menonton secara rebroadcast atau mungkin tuan dan puan menonton di platform lain selain daripada Facebook, kerana video yang sama akan dimuat naik di channel YouTube Nak Umar. Jadi tuan dan puan masih boleh juga kongsikan video ini tadi. Jadi sebagaimana yang saya maklumkan, kita akan bawa perbincangan kita hari ini kepada tiga perkara ataupun orang kata tiga tahap ataupun tiga bahagian di mana apabila kita menjalankan perusahaan kita ni, kita akan melalui fasa ini, kita akan melalui perkara ini. Jadi bila kita berkata tentang kita menjalankan perniagaan, kita akan membina perniagaan kita itu. Jadi bila kita sebut bina perniagaan ni macam mana jadi saya bawa perbincangan ini dalam konteks business building. Jadi tuan dan puan mungkin akan merujuk kepada SWOT analisis yang tuan dan puan sediakan, Pestle analisis yang tuan dan puan dah buat, ataupun BMC yang tuan dan puan dah sediakan. Tetapi secara umumnya ini adalah fasa ataupun tahap yang memang ada apabila kita menjalankan perniagaan kita tu. Tak kira kecil atau besar. Tak kira yang tuan dan puan apa sahaja modelnya, sebab kita akan bermula dengan membina produk-produk tu. Jadi kalau tuan dan puan kata tuan dan puan buat servis, katalah buat bisnes berbentuk servis, dia masih juga bila kita sebut produk tu, dia produk dan servis lah, produk ataupun servis bergantung pada jenis bisnes yang tuan dan puan jalankan. Jadi biasanya mula-mula sekali memang kita akan build that product, kita akan build that service. Jadi kita dah tengok produk yang macam mana, servis macam mana. Jadi kita build benda tu supaya kita boleh jual. Jadi semalam pun saya ada kongsikan, tak ada salahnya kita menjual, kerana menjual itu adalah satu aktiviti utama dalam perniagaan kita. Jadi kita tak boleh nak larang, tak boleh nak nafikan kalau kita kena menjual, kerana itu aktiviti utama dalam bisnes. Kalau tak jual memang tak ada revenue lah. Kalau tak jual tak ada sale lah. Itu biasa. Jadi ini adalah antara perkara pertama ataupun bahagian yang pertama yang memang ada apabila kita buat bisnes. Okey, barulah seterusnya tuan dan puan, bila kita sebut kita dah ada penerimaan, kita dah ada jualan-jualan tu tadi, barulah kita lihat bagaimana kita nak build bisnes ni. Inilah biasanya apabila orang kata okey, nak guna sistem agent ke, nak guna sistem apa orang cakap sistem licensing ke, nak guna sistem franchise ke. Jadi ini sebenarnya orang kata yang kita sebut sebagai nak build that business tu tadi. Jenis model business tu nak diperkukuhkan, modelnya macam mana. Adakah dia berbentuk cawangan, adakah dia berbentuk apa orang kata platform yang macam mana. Ini semua adalah berlaku apabila kita dah selesa ataupun kita dah tahu produk dan servis kita itu memang ada commercial value, yang memang ada pelanggan, yang memang kita boleh jual. Jadi sebenarnya benda ni taklah berlaku one after another. These three phase, these three steps doesn't happen one after another. No, sometimes it happens together. Jadi kadang-kadang benda ni berlaku secara serentak, cuma the intensity ataupun dia kata priority pada waktu-waktu itu dia akan nampak perbezaan. Jadi masa permulaan tu mungkin kita banyak fokus kepada product building. Tetapi business building pun ada sebab kita buat BMC, betul? Kita ada model bisnes kita, betul? Jadi pada waktu itu ada juga, tetapi waktu itu fokusnya mungkin tidak sebesar dan seberat kepada building produk. Dia macam tu. Jadi seterusnya barulah nanti bila orang kata produk atau servis kita tu memang dah ada pasaran, kita dah capture certain market, dan pada waktu itulah baru kita lihat macam mana nak dikembangkan kan, macam mana nak orang kata nak dibesarkan lagi pasaran, ataupun orang kata nak dapatkan banyak lagi jualan, yang itu baru biasanya kita akan fokus kepada building business tu tadi. Dan yang ketiga, bila kita kata kita nak build business kita tu, dia akan juga berkaitan dengan building the organization. Building organization ni equivalent to building your company. Jadi waktu itu, katalah contoh, asalnya tuan dan puan mungkin mula dengan let's say enterprise. Kemudian barulah katakan produk dah bagus, semua dah okey, business model dah confirm, dah nampak kuat. Waktu tu memang dah ada banyak staff. Jadi waktu tu mungkin tuan dan puan waktu tu baru nampak keperluan nak tukar PLT ke, nak tukar Sdn Bhd ke, atau kalau memang dah mula dengan Sdn Bhd waktu tu, mungkin tuan dan puan akan menyusun unit-unit dengan company structure yang baru,
dengan mungkin lepas tu ada subsidiary. Jadi dia ada macam-macam. Jadi perkara ni sebenarnya ketiga-tiga perkara boleh berlaku secara serentak, tetapi the intensity of each level or each phase will be different from time to time. Jadi biasalah kalau pada peringkat permulaan banyak yang fokus kepada produk atau jenis servis tu tadi. Kemudian seterusnya dia banyak fokus kepada model bisnes tu tadi. Kemudian banyak yang akan fokus kepada building the organisation, maksudnya structure dia, orang-orang dia, kemudian susunan dia, unit ke, department ke, guna style C-suite ke, guna style executive managers ke, macam mana, itu semua akan berlaku. Jadi tuan dan puan, kita boleh sebut juga dia sebagai satu, orang kata, milestone. Boleh juga kita sebut begitu, tetapi milestone ini sebenarnya macam tumbesaran macam tumbesaran seorang individu ataupun seorang anak dari satu masa ke semasa. Kita akan nampak mula-mula dia infant, baby, toddlers, preschoolers, kemudian masuk dalam teenage area. Jadi development macam manusia tu kita sebut sebagai milestone kan, setiap satu pencapaian tahap-tahap tu. Sebenarnya bisnes pun ada milestone dia juga, tetapi bisnes ni tak adalah semuanya akan bermula macam dalam keadaan yang sama. Jadi permulaan itu masing-masing adalah berbeza dari satu dengan yang lain. Jadi tuan dan puan, dalam perbincangan kali ini, kalau tuan dan puan follow live ini, mungkin tuan dan puan akan lihat beberapa soalan atau komen akan dijawab kemudian, kerana ada beberapa isu teknikal. Biasa tuan dan puan, bila kita live stream video, tuan dan puan akan dengar ataupun nampak dia lambat sikit lah. Tuan dan puan akan dengar dalam nampak dia lambat sedikit. Okey, jadi kalau kita lihat, katalah bila kita bercakap tentang business building ni kan, pada peringkat permulaan kebanyakannya memang ramai yang bermula solo. Maksudnya kalau buat satu orang pun cukup. Jadi kita bolehlah create produk ke, servis ke, kemudian kita jual. Jadi kita packagekan, baru kita boleh jual. Jadi selagi mana ada orang beli, kita jual. Jadi dia available upon demand and supply. Jadi biasanya waktu fasa yang pertama tu bila kita build produk ni, ini adalah perkara biasa yang berlaku. Jadi dia normal. Jadi tuan dan puan, dia bergantung kepada rancangan bisnes tuan dan puan dan berapa lama tuan dan puan nak berada dalam satu-satu fasa tu. Jadi dia ni banyak bergantung kepada macam mana tuan dan puan punya rancangan bisnes. Jadi kalau pendekatan saya, kita kata tak adalah betul atau salah, tetapi sekiranya tuan dan puan nak memaksimalkan potensi dan mengoptimumkan apa-apa sahaja sumber yang tuan dan puan ada, perlu dirancang tahap-tahap ni. Perkara-perkara ni perlu dirancang. Jadi masa kita mula-mula kita nak build produk atau servis tu, one person is enough. One person is enough. Itu yang kita sebut sebagai apa orang cakap, untuk memulakan sesuatu tu boleh je. Jadi kita boleh create lah, boleh build satu benda. Okey, kemudian seterusnya tuan dan puan, kita bercakap tentang building business. Waktu ni kita dah ada group. Sepatutnya waktu ni kita dah ada group. Maksudnya bila kita dah ada group, ada we have a set of people, we have set of processes, we have tools related to how to make the product or how to deliver the service in order for us to make money. Jadi waktu ni, masa kita kata kita build business ni, ada kalanya business yang kita buat ni, bila kita kata kita dah ada group ni kan, macam satu kumpulan, mungkin kita ada part-time staff, mungkin kita ada collaborative partners, kita ada benda-benda tu. Jadi dia mungkin untung, mungkin tak pada waktu ni. Dan dia boleh jadi satu benda yang temporary. Dia boleh jadi satu benda yang temporary, maksudnya bersifat sementara. Jadi masih lagi bersifat selagi mana ada permintaan, selagi itulah kita boleh jual. Jadi yang ini insya-Allah dalam keadaan ni kita make money, kita akan buat duit tu, tetapi tak semestinya dia membawa keuntungan. Kadang-kadang kita nampak banyak sale, dapat duit, tapi tak semestinya dia membawa keuntungan. Jadi waktu ini sebenarnya tengah build lagi, macam saya sebut lah. Mungkin pada waktu ni tuan dan puan masih lihat lagi apakah dia orang kata sedang tuan dan puan tengah validate lagi, tengah tengok lagi adakah model tu adalah model yang betul, adakah sistem agent tu efektif, ataupun dia sebenarnya kena buat branchingnya style, ataupun kita boleh buat licensing, ataupun kita boleh work towards franchising. Jadi benda-benda ni waktu ni
saya yakin dalam fasa-fasa yang saya bincangkan ni ramai di antara rakan-rakan saya di luar sana yang dah berpengalaman melalui juga keadaan ni. Tuan-tuan pun ada melalui keadaan ni. Dah ada dah proses, dah ada dah. Dah ada tim, dah ada pekerja, dah ada orang. Tetapi lepas tu mungkin kita decide untuk berhenti atau tak teruskan bisnes tu. Jadi benda ni normal. Benda ni normal tuan dan puan. Dia bukan kerana kita tak cukup kuat, tak cukup semangat, kita orang yang suka orang kata berhenti di separuh jalan, bukan. Jadi don't look at it in a negative perspective. Look at it as something positive, because this is the nature of your business where you go to the next phase building your business and it doesn't happen. It's fine. Just move on, create another one. Dia memanglah kita kata cakap senang, nak buat susah, betul. Tetapi ia adalah satu kepakaran atau satu kebolehan sebagai seorang usahawan. Dia boleh buat macam tu. Dia memang tak senang. It's not going to be easy. It's going to be tough. It's going to be difficult. But that is the beauty. That is the capacity of an entrepreneur. Alright, okay. Jadi macam tadi saya sebutkan, bila kita kata yang ketiga ni, bila kita sebut tentang business building ni, dia sebenarnya termasuk juga building the organization, means building the company. When you build the company, it means you have to respond to the market and opportunities. Saya ada beberapa rakan usahawan yang memang CEO-nya bersifat strategik. Jadi antara perkara yang beliau buat adalah memang untuk sentiasa menganalisa pasaran, sentiasa melihat peluang-peluang baru, dan dia menyusun strategi itu supaya kumpulan dia itu, ataupun orang cakap the team that she already built and organized, able to move forward. Jadi dia sentiasa ada satu cabaran baru, dia akan terus kerana itu ada rancangan bisnes dia. Jadi kalau kita memang tak ada rancangan macam tu, tak apa. Jadi kita jangan rasa macam orang kata, kena buat jugalah, kena buat, tak. Dia akan ikut kapasiti kita. It depends on what your plan is. Don't follow other people's plan because your business plan is unique. Your business is unique to what you plan. Somebody else's business is different because it's their plan. So you should have your own business plan. Jadi bila kita cakap tentang business building ni, jadi dia akan melibatkan lebih daripada satu orang, tapi dia bergantung kepada sistem. Bila dah banyak macam ni, bila kita kata building business organization, you are actually building a system. Regardless of the people, they come and go. People come and go. Tuan dan puan, bila kita kata kita urus HR bagus macam mana pun, kita ni syarikat yang bagus, syarikat yang baik hati sekalipun, staff akan keluar dan masuk. Syarikat besar mana-mana kat luar tu pun yang bagus, bayar gaji besar, banyak benefit, staff masih keluar masuk. Jadi, people comes and go, system remains. Jadi bila kita kata building business organization, we are actually building the system in place. Jadi dia bukan lagi bergantung kepada orang-orang, tetapi kepada sistem. Dan sistem tu, organisasi itu, dia bersifat memberi respon ataupun dia akan berinteraksi ataupun bertingkah laku mengikut market, pasaran dan juga peluang. Yang ini memang tujuannya dibina untuk satu tempoh masa yang panjang. It is built last for long term. Itu antara perkara ciri-ciri yang penting apabila kita bercakap tentang business building. Jadi antara tiga perkara ni tuan dan puan, tidaklah semua orang, tidak semua usahawan akan melakukan perkara yang sama untuk tiga-tiga ni. Tetapi perkara yang pertama, one person is enough to be a product or service that you can sell as long as there is demand. Yang itu memang sentiasa akan ada. Untuk fasa yang seterusnya dengan ada group of people, yang ini biasanya pun ramai. Tetapi bergantung kepada rancangan bisnes tuan dan puan, apakah tuan dan puan akan teruskan kepada building business organization ataupun kita cakap sebagai, ataupun biasa kita sebut sebagai building company. Company building. Jadi tuan dan puan, benda ni tak ada betul atau tak ada salah. Saya sebenarnya mengambil kira ramai kata-kata orang-orang yang lebih berpengalaman dalam hal pengurusan bisnes ni tuan dan puan, kerana ramai yang juga berkongsi juga dengan saya dan juga berkongsi dari masa ke semasa. Nak sebut otai, betul lah otai, tetapi nampung otai tu orang kata agak tak berapa sesuai saya nak describe kepada mentor-mentor bisnes yang memang dah lama dalam perniagaan. Nak sebut otai tu macam
sebenarnya lebih tinggi lagi. Pengalaman mereka tu lebih banyak, apa yang mereka dah buat, dah lalui itu lagi banyak. Tak cukup kalau saya panggil sebagai otak. Dia lebih lagi daripada tu. Jadi ramai yang memang menyebut pemin. Jadi saya gunakan semula kata-kata ini, saya sampaikan semula kepada rakan-rakan usahawan, kepada menti dan juga kepada tuan dan puan yang sentiasa mengikuti ini. Sebenarnya dalam perniagaan, dia memang tak ada betul atau salah. Tetapi apa-apa peraturan dan perundangan tu memang kita kena ikutlah, kita ikut. Kita ikut. Jadi cara kita, strategi kita memang tak ada betul atau yang salah, tapi kita kena cari apa yang betul-betul sesuai dengan kita punya rancangan bisnes. Dan rancangan bisnes kita itu adalah bergantung kepada benda yang saya sebut banyak kali tentang aspirasi. Apa sebenarnya yang kita nak capai? Semua orang nak buat duit. Semua orang nak buat untung, tapi bukan semua orang nak buat berjuta-juta tu. Mungkin ada orang kata your self esteem is very low because you don't go for millions. Why you settle for low? You can go high, jadi ada ramai yang macam itu. Tetapi bagi saya tuan dan puan, kita menghormati apa sahaja decision ataupun keputusan ataupun rancangan yang tuan dan puan ada. Jadi kalau macam saya mengambil pendekatan bahawa itu adalah tugas saya. Sekiranya tuan dan puan ada potensi, maka saya sepatutnya menggalakkan, menunjukkan kepada tuan dan puan apakah potensi-potensi dan peluang yang ada. Jadi kalau kita sebut sebagai orang kata memberikan dorongan kepada tuan dan puan untuk mencapai perkara yang optimum, yang paling tinggi dalam kapasiti dan kebolehan tuan dan puan. Jadi bukan pasal motivation, bukan pasal motivation, dia kepada how you find your aspiration in life. Jadi sebenarnya dalam hidup tuan dan puan tu ada satu aspirasi yang lebih besar. Memanglah semua orang nak masuk ke syurga, saya tak bercakap dalam konteks itu, tetapi perjalanan kita itu menuju kepada yang akhir itu syurga. Tadi dalam setiap perjalanan itu ada setiap achievement ataupun setiap aspirasi yang kita nak bawa itu ada pencapaian-pencapaian akhir yang kita nak capai. Jadi kalau tuan dan puan tanyalah kan, apakah aspirasi sebenar setiap individu itu adalah bergantung kepada masing-masing. Jadi ini banyak yang tuan dan puan boleh lihat daripada cara bagaimana usahawan itu menguruskan perniagaan, cara bagaimana dia menjalankan kehidupan. Jadi dia tak ada betul atau salah. Tetapi kalau dia buat benda jahat ataupun dia buat jenayah, contoh buat jenayah, itu memang salah lah. Yang itu adalah perkara yang salah yang dilakukan itu satu hal lah. Jadi kita mungkin perlu berbalik semula tentang mengapa tujuan kita menjalankan perniagaan, mengapa kita menjalankan bisnes kita tu tadi. Jadi tuan dan puan, untuk itu hari ini sebenarnya saya dah bincangkan bersama dengan tuan dan puan tentang tiga perkara dalam perniagaan tadi, yang mana orang cakap kita dah sebutkan ada tiga perkara. Kalau saya boleh ulang sedikit, ada tiga perkara yang mana dia melibatkan tiga fasa yang biasa, dan tuan dan puan boleh semak terus bahawa biasa kalau macam kita
Dan apabila kita dah boleh memulakan semula pergerakan dan perniagaan kita dah boleh orang kata kick off perlahan-lahan, insya-Allah kita dapat melihat semula perkembangan dengan lebih baik. Jadi untuk itu tuan dan puan untuk sesi FB Live kali ini saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang menonton secara live dan tuan dan puan boleh share video ni jadi kepada tuan dan puan yang menonton di platform lain terutamanya di channel YouTube ataupun di Facebook page satu lagi, saya ucapkan juga terima kasih insya-Allah. Jadi untuk minggu yang seterusnya insya-Allah saya akan keluarkan jadual kerana minggu ni saya belum lagi keluarkan jadual tetapi saya akan bersiaran untuk setiap bulan dalam bulan April ni untuk setiap minggu insya-Allah dan membawakan topik-topik yang berkaitan dan sekiranya tuan dan puan ada perkara khusus yang mahu saya bincangkan dan kupas dalam sesi FB Live, tuan dan puan boleh terus hantar mesej ataupun tinggalkan komen dalam video ini. Jadi untuk itu tuan dan puan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, sampai kita berjumpa lagi insya-Allah dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum.